Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Alia Suhada binti Zulkarnain. Nombor metrik 1213229. Baiklah, hampir setiap tahun kita dapat mengetahui tentang isu krisis rumah tangga di dada-dada akhbar, di kaca-kaca televisyen dan di corong-corong radio. Isu ini semakin serius. Sebagai inisiatif, kami Kumpulan 9 telah menjalankan satu kajian terhadap isu tersebut. Oleh itu, kajian kami bertajuk Krisis Rumah Tangga Menjadi Punca Perceraian di Malaysia. Pertama sekali, isu krisis rumah tangga ini merupakan isu yang sangat serius dalam kehidupan berpasangan. Krisis rumah tangga adalah sesuatu perkara yang sering melanda dalam kehidupan rumah tangga. Oleh itu, sekiranya tidak dapat diselesaikan segera, ia boleh menjejaskan kehidupan rumah tangga. Bahkan, akan mengakibatkan porak-poranda dan perceraian. Oleh hal yang demikian, Islam menerangkan tentang bagaimana cara mengatasi bagi mengelakkan krisis tersebut berpanjangan. Akhirnya mungkin akan mengakibatkan penyesalan di pihak suami isteri. Selain itu, konflik rumah tangga sebagai keadaan tidak tenteram atau tidak stabil yang berlaku dan seterusnya, objektif kajian yang telah kami kaji dalam kajian ini ialah yang pertama, untuk mengenal pasti punca-punca berlakunya krisis rumah tangga dalam sebuah keluarga. Yang kedua, untuk mengkaji usaha-usaha bagi mengelakkan krisis rumah tangga ini berterusan dalam sebuah keluarga. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kesan apabila berlakunya krisis rumah tangga. Skop kajian pula, kajian ini telah tertumpu kepada isu krisis rumah tangga iaitu isu pergaduhan, isu perceraian dan juga isu yang remeh. Bagi mencapai objektif yang dinyatakan seperti di atas, hanya dua kaedah sahaja yang kami gunakan iaitu kaedah perpustakaan dan juga kaedah soal selidik yang menggunakan platform Google Form. Kaedah soal selidik, kajian ini telah direspon seramai 50 orang responden dalam lingkungan 19 tahun hingga ke 45 tahun. Kaedah perpustakaan dan juga kaedah soal selidik yang kami gunakan sepanjang tempoh kajian ini kerana kekangan terhadap pandemik COVID-19 ini berlaku. Memilih untuk melakukan dua kaedah kajian ini sahaja demi keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain agar terhindar daripada virus tersebut sewaktu pengumpulan data kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazlina binti Samsudin yang memegang nombor metrik 1213220 ingin membentangkan tentang kajian literatur dan metodologi kajian. Isu krisis rumah tangga telah dikenal pasti sebagai satu masalah sosial. Masalah ini telah memberi pengaruh kepada kesejahteraan psikologi mereka. Masalah ini sering digambarkan sebagai masalah yang berpusat pada keluarga dan umumnya difahami sebagai satu tingkah laku kasar dan paksaan. Persepsi budaya Malaysia melihat lelaki berperanan dalam mengurus hal kekeluargaan berbanding wanita yang dilihat sebagai orang rumah yang berperanan sebagai pengasuh kepada anak-anak. Keganasan rumah tangga bukan sahaja melibatkan wanita, tetapi lelaki juga didapati disalahgunakan oleh pasangan mereka. Lelaki kebiasaan disalahgunakan oleh orang yang tidak dikenali, tetapi wanita disalahgunakan oleh pasangan atau bekas pasangan mereka. Keganasan melibatkan sentuhan, serangan, gangguan, kekejaman fizikal dan mental atau apa-apa tingkah laku yang memberi kesan kepada mangsa. Kebanyakan wanita menjadi mangsa keganasan sama ada dari segi psikologi atau fizikal yang mana membawa kepada masalah kesihatan yang serius bagi mereka. Antara tingkah laku yang agresif adalah dari segi fizikal, emosi atau seksual.
Walaupun laporan keganasan rumah tangga di tahap yang membimbangkan, namun tahap keganasan sebenar tidak dapat dikendalikan dengan tepat. Pelbagai kajian yang telah dilakukan mendapati pengetahuan mengenai pengalaman wanita didera masih kurang. Hal ini demikian kerana tidak mudah bagi seseorang yang terlibat untuk bercakap tentang pengalaman mereka atau meminta bantuan. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman masyarakat tentang krisis rumah tangga. Seterusnya, metodologi kajian. Pekaji telah menggunakan dua kaedah untuk mendapatkan maklumat kajian tentang isu krisis rumah tangga. Kaedah yang pertama adalah kepustakaan. Antaranya ialah kamus, buku-buku dan bahan internet yang berkaitan bagi menambahkan lagi maklumat untuk menyempurnakan kajian yang dilakukan. Kaedah kedua adalah soal sedik. Responden terdiri daripada 50 orang. Soal sedik ini terbahagi kepada 3 bahagian. Pada bahagian pertama, terdapat 2 soalan yang berkaitan tentang data demografi responden. Pada bahagian kedua pula, terdapat 5 soalan yang berkaitan tentang punca berlakunya krisis rumah tangga dalam sebuah keluarga. Dan pada bahagian ketiga, terdapat 4 soalan berkaitan tentang usaha bagi mengelakkan krisis rumah tangga berlaku dalam sebuah keluarga. Nama saya Siti Nurhani Nazifa binti Syekh Osman. Seterusnya kita akan membincangkan tentang punca krisis rumah tangga. Terdapat banyak punca ataupun faktor berlakunya krisis rumah tangga tersebut. Antaranya adalah pengabaian tanggungjawab seorang suami sebagai ketua keluarga. Jika dapat dilihat, pengabaian tanggungjawab merupakan faktor utama menyebabkan berlakunya krisis rumah tangga. Hal ini adalah kerana tanggungjawab sebagai seorang suami sangat penting seperti pemberian nafkah, pembahagian masa serta menjaga kesihatan anak-anak tersebut. Seterusnya, faktor curang. Curang merupakan perkara yang sangat sinonim didengari di negara Malaysia. Hal ini kerana terdapat pasangan yang telah bermain kayu tiga di belakang pasangan tersebut. Contohnya, seorang isteri yang tidak mampu memberi zuriat kepada seorang suami, maka seorang suami telah mencari atau berfoya-foya dengan perempuan lain di belakang isteri tersebut. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang kesan berlakunya perceraian dalam krisis rumah tangga. Terdapat banyak kesan yang kita boleh perolehi, antaranya adalah kesan terhadap anak-anak. Anak-anak dilihat sebagai seorang yang sangat penting dalam membentuk sebuah keluarga. Hal ini kerana khususnya anak-anak tersebut akan terkait sekali bersama ibu bapa yang berlakunya perceraian. Jadi ia akan menyebabkan seperti anak-anak tersebut ponteng sekolah, lari daripada rumah. Itu perlu dititik beratkan oleh ibu bapa sebelum membuat keputusan untuk bercerai. Seterusnya adalah kesan terhadap psikologi pasangan tersebut. Sudah tentu pasangan tersebut, salah seorang daripada pasangan tersebut akan menjadi gila atau tidak waras atau mungkin boleh membunuh diri jika terdapat perceraian dalam rumah tangga tersebut. Oleh itu, kita boleh simpulkan bahawa pasangan suami atau isteri perlu berbincang dengan sebaik mungkin sebelum membuat keputusan untuk tidak memberi kesan terhadap sesiapa dalam keluarga maupun terhadap diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia binti Muhammad Ghazali. Nombor matrik saya 1213221. Hari ini saya akan membentangkan cadangan dari isu krisis rumah tangga. Setiap permasalahan yang berlaku pasti ada penyelesaian yang tersendiri. Dalam berlakunya krisis rumah tangga tersebut, tidak semestinya perlu diakhiri dengan